Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan sifat al-istiwa, dan kita sebut bahawa ada tiga specialty, tiga keistimewaan atau tiga ciri-ciri utama atau tiga rukun keimanan ahli sunnah wal jamaah terhadap sifat istiwa. Bahawa yang pertama sekali, istiwa adalah sifat fi'liyah, haqiqiyah, qaimun bidhatillahi ta'ala, sadirun anillahi ta'ala. Adalah sifat perbuatan yang hakiki, yang ada dia punya actual perpetualness, ya, keberlangsungan keberlangsungan yang sejati, yang hakiki, yang menjadi, kita kata, perbezaan yang besar di antara isbat ahli sunnah wal jamaah terhadap sifat istiwa dengan isbat golongan-golongan ahli kalam yang menafikan sifat fi'liyah. Yang kedua ianya sifat khabariyah. Sifat istiwa bukan sifat yang boleh diistintaj atau yang boleh diperolehi secara deduction reasoning semata-mata dengan berfikir, tetapi ianya adalah perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana menjadikan sifat istiwa lebih khusus, lebih khusus daripada sifat al-ulu. Dia lebih khusus daripada sifat al-ulu, lebih khusus daripada sifat al-ulu. Ya, kalau kita kata al-ulu itu adalah secara fitrah, al-ulu itu adalah secara fitrah, ya, secara dan secara logik akal. Tetapi istiwa ini ianya adalah khabariyah, adalah perkhabaran yang semata-mata kita dapat tahu ianya ada pada Allah Ta'ala kerana Allah yang bagi tahu. Ya. Yang ketiganya, istiwa itu berlaku setelah penciptaan langit dan bumi. Ya. Penciptaan langit dan bumi, maknanya sebelum Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, Allah belum beristiwa di atas arash. Habis tu, di mana Allah Ta'ala? Wallahu alam. Ya. Dalam hadis daripada Abi Razin Al-Uqaili radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi SAW, di mana Tuhan kita sebelum dia menciptakan langit dan bumi? Maka Nabi SAW menjawab, fi ama, di atas awan yang tebal. Ya, di atas awan yang tebal. Bagaimana awan itu kita pun tak tahu. Ya. Awan itu yang menyelubungi pada awalnya alam sufli yang belum diciptakan ketika itu, ya. Dan kemudiannya setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, Allah letakkan arash di atas langit yang di atas sekali sebagai qubbah bagi alam. Maka Tuhan kita beristiwa di atasnya. Bagaimana cara, kaifiyat, tidak boleh difikirkan. Kerana kita, kalau kita nak fikir cara, kita kena tengok benda yang nak semacam, yang nak segagan. Tapi Tuhan tak ada yang segagan dengan dia, tak ada yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kita tak boleh nak bayang, tak boleh nak fikir. Ya. Dan ulama salaf telah bersepakat bahawa istiwa datang dengan makna yang sama dengan empat ta'birat yang berbeza ulama salaf sebut. Seperti mana kata Ibn Qayyim rahimahullah, falahum ibaratun 'alayha arba'un qad hussilat al-faris at-ta'ani wa hiya istaqarra wa qad 'ala wa kadhalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadhaka qad sa'ida alladhi huwa wa Abu Ubaidah صاحب الشيباني يختار هذا القول في أدرى من الجهمي بالقرآن.
Hmm. Di antara perkataan yang ulama salah guna untuk menafsirkan makna istiwa, istawa ala al-arsh ialah di antaranya istaqarra. Jadi al-istiwa adalah al-istiqraru fil ulum. Berada, menetap di atas ketinggian arasy. Wa qad ala, berada di atas, naik berada di atas. Irtafa'a, berada di atas. Demikian juga sa'ida, yang semua maknanya bawa makna naik ke atas, berada di atas arasy. Demikian juga datang penggunaan kalimah fauqa, seperti mana sabda Nabi SAW, Inna Allah lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa kitaban fawqa al-arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah setelah mana dia selesai menciptakan makhluk sufli ini, di bawah ini, langit bumi, dia telah menetapkan satu ketetapan di sisinya, di atas arsh. Fawqa al-arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, mengalahkan kemurkaanku. Dan juga datang dalam perkataan Al-Auza'i sebagai misalnya, kunna wattabi'una mutawafirun naqul innallaha fawqa arshih wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatih, atau kama qala rahimahullah. Imam Auza'i kata, kami ketika mana tabi'in semuanya masih ada, semuanya berkata Allah itu di atas arasy-Nya, dan kami beriman dengan apa sahaja yang datang daripada sunnah, yakni yang sahihah daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Di antara kalimah yang digunakan juga ialah kalimah al-julus dan al-qu'ud. Datang Tuhan itu jalasa, duduk, di atas kursinya, di atas arasy-Nya. Dan makna julus dalam perkataan bahasa Arab ialah al-irtifa' fi syai'. Sebab itu datang dalam penggunaan bahasa Arab, dia kata ijlis dalam syair orang Najd. Ijlis maknanya pergi ke negeri Najd. Sebab negeri Najd itu tinggi. Ya, kalau kita pergi Riyadh, ya, apa nama, dia macam kita naik tanah tinggi lah, macam kita naik Cameron Highland kan, naik apa tempat tinggi kan, dia tanah tinggi. Jadi orang Arab sebut pergi ke Najd tu ijlis, pergilah kamu ke Najd, ya, sebab naik tanah tinggi, ya. Jadi julus maknanya naik ke tempat tinggi. Dan kita dah tahu bahawa, dan kita pun dah bincang kelas-kelas sebelum ini tentang sifat istiwa ini. Cuma kali ini kita nak pergi kepada i'tirad ataupun bangkangan ataupun bantahan yang dikemukakan oleh golongan ahli kalam tentang masalah ini. Sebelum itu kita nak faham bagaimana kita nak praktikkan ahli sunnah wal jamaah punya konsep ataupun prinsipal yang telah kita ambil terhadap sifat istiwa. Yang pertama, kenapa sifat al-ulu? Bahawa Allah itu berada di atas sekalian makhluknya. Yang ulama salah kata, Allahu fawqa arsyihi ba'inun min khalqih. Allah di atas arasy-Nya terpisah, berbeza daripada makhluknya. Ulama salah kaitkan sifat istiwa, sifat ulu ini dengan satu lagi hakikat, realiti kewujudan Tuhan, iaitulah al-bainunah. Bainunah, perbezaan. Ya? Perbezaan. Ya, di antara Tuhan dengan benda-benda lain. Setiap benda yang wujud, dia ada bainunah. Ya? Dia ada perbezaan. Saya dengan baju yang saya pakai ada bainunah, ada perbezaan. Baju bukan saya bukan baju. Kerusi yang saya duduk di atasnya ada bainunah. Saya bukan kerusi, kerusi bukan saya. Ya? Jadi Tuhan dengan alam adalah dua benda yang berbeza. Kenapa ulama salaf sering menegaskan tentang masalah bainunah?
ba'inun min khalqih. Kerana menafikan hakikat istiwa, menafikan hakikat ulu, melazimkan hulul dan ittihad dan wahdah mutlaqah. Menafikan sifat ulu dan istiwa bermakna menetapkan bahawa Tuhan dengan alam adalah benda yang sama atau bersatu. Ya, sebab itulah ulama salaf mengkafirkan Jaham bin Safwan. Ya, bahawa bila dia mengisbatkan Tuhan itu fi kulli makan seperti ruh, mana Tuhan itu adalah the universal spirit seperti yang dibawa oleh Neoplatonisme, seperti dalam ajaran Gnostik Kristian, bahawa logos itu adalah universal spirit yang menguasai, yang menjalar ke dalam alam. Ya. Jadi Tuhan itu adalah ruh bagi alam, tidak lain tidak bukan. Jadi ini adalah hakikat fahaman Jaham bin Safwan yang disebut sebagai wahdatul wujud. Ya. Walaupun istilah itu hanya popular kemudian pada kurun ke-6 Hijrah, setelah mana Ibn Arabi At-Tai bawa ajaran beliau, kemudian pengikut-pengikut beliau mula menggunakan istilah wahdatul wujud. Tetapi esensi dan fitrah ajaran itu sudah ada, dan dia ajaran yang lama, ajaran yang berakar daripada fahaman falsafah Vedanta, falsafah Upanishad, ajaran-ajaran Shinto, Tao, ya, ajaran banyaklah ajaran-ajaran Neoplatonisme, ya, yang telah pun kita pelajari dan kita telah bincangkan perkara ini dalam kelas-kelas kita yang sebelum-sebelum ini, maka tak perlulah kita ulang lagi dalam kelas Syarh Sunnah ini yang singkat, yang ringkas ini, ya. Tapi poinnya nak kata inilah kenapa dari sudut kepentingan kita beriman dengan sifat istiwa dan al-ulu ini. Kerana hakikatnya dia balik kepada prinsip kenapa kita mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, kerana dia adalah hakikat wujudiyah, haqiqah wujudiyah, the reality of existence. As long as kita kata Tuhan itu ada, Tuhan itu benar wujudnya, maka setiap benda yang benar wujudnya mestilah mempunyai kewujudan yang tersendiri. Ya, as long as kita kata Tuhan itu adalah mahsus, boleh dicapai oleh panca indera, ya. Sekarang ni golongan Asy'ariyah mereka agak kontradik. Mereka kata Tuhan mahsus, ya mahsus. Tapi mahsus tidak boleh dicapai dengan panca indera. Macam mana itu? Ya, golongan Asy'ariyah guna kalimah istilah Allah itu mahsus. Jadi janganlah trigger sangat bila dengar orang Salafi sebut Tuhan itu mahsus. Tuhan itu boleh dicapai dengan panca indera, kerana hakikatnya perkataan Tuhan boleh dicapai dengan panca indera ini adalah telah disetujui. Ya, kerana Asy'ariyah setuju Tuhan boleh dilihat, ya. Perkataan Tuhan didengari. Nabi Musa AS mendengar perkataan Tuhan yang tidak berhura, tidak bersuara menurut pandangan mereka. Ya. Jadi tiba-tiba sebab golongan Asy'ariyah yang moden hari ini kurang membaca kitab-kitab ulama mereka. Ya, mungkin tak lepas daripada Kubra Sanusi saja. Ya, habis-habis tinggi baca pun mungkin Jawharah. Ya. Jadi kurang menekuni ilmu kalam. Dan ini juga satu fenomena yang tak baik. Bila awak nak defend satu benda, ajaran awak mesti orang yang tekun, yang mahir. Ya. Kalau you buat sidang ilmu kalam, tapi ilmu kalam you just sampai Kubra Sanusi, Kubra Al-Yaqiniyat, Al-Buti, dia tidak memenuhi standar untuk seorang itu dianggap ahli kalam yang mendalam, yang daqiq, yang menguasai betul-betul teori-teori ilmu kalam yang terperinci. Ya. Kerana ini kitab-kitab ini disusun hanyalah untuk orang-orang awam, ya, ataupun untuk orang yang nak taklid kepada akidah, bukannya nak membahaskan tentang ilmu kalam yang bersifat jadali, yang bersifat teori, yang bersifat spekulatif, teori-teorinya. Ini mesti
ada penguasaan yang mendalam. Kemudian barulah you nak dabik dada you sebagai the defender of Ash'arite faith ke apa ke, tapi ini tidak faham, tidak tahu, ya, tidak mendalami. Ini masalah lah. Ini masalah. Dan sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan orang yang nak bantah Ibn Arabi At-Ta'i, nak bantah kumpulan Wahdatul Wujud, tapi kalau mereka menafikan istiwa, menafikan ulu, hakikatnya mereka tidak ada bantahan. Mereka tidak boleh buat bantahan yang jitu, yang padu. Mereka tidak boleh. Sebab itu kita tengok akhirnya Nuruddin Ar-Raniri kalah dengan pengikut Sumatera'i, kalah dengan pengikut Hamzah Fansuri. Ya. Kalau dia tak dapat itu atas dasar kalau kita kata Nuruddin Ar-Raniri itu memang tidak menerima wahdatul wujud. Walaupun ada saya punya kajian itu membawa kepada hipotesis yang lain, ya, ataupun bukan teori yang lain, membawa teori yang lain bahawa bukannya itu sebenarnya percanggahan itu adalah perbezaan dalam masalah uh, adakah wahdatul wujud itu ilmu yang boleh didedah kepada orang awam atau tidak dan sebagainya. Tapi poinnya ialah kalaupun dia betul-betul tidak menerima wahdatul wujud, dia tetap tidak mampu nak pergi kepada the end of the argument. Kerana argument itu bila dibawa lah sekali, kalau you kata Tuhan itu tidak ada kewujudan yang sendiri, yang terpisah, ya, daripada makhluk yang lain, yang memang dia adalah satu syai', sesuatu. Dia adalah sesuatu yang memang ada kewujudan sendiri, ada had pada dirinya yang dia sahaja ketahui, dan ada pemisahan bainunah. Akhirnya konsep Tuhan yang you bawa ialah Tuhan yang bersifat intelligible being. Tuhan yang hanya boleh dipahami secara zihin. Ataupun kalau you kata juga Tuhan itu ada, you balik kepada konsep forms ataupun konsep idea of Plato. Ideas of Plato. Plato punya idea, ya, itulah yang bawa kepada bahawa Tuhan itu sebagai universal logos, universal spirit, ruh bagi alam. Dia bukan sesuatu benda yang tersendiri, dia hanyalah benda yang ada dalam benda yang lain. Jadi ini adalah fahaman yang cukup bahaya. Jadi bagaimana mereka yang menafikan sifat istiwa ini mampu untuk mematahkan hujah golongan wahdatul wujud, ittihad dan hulul? Tidak boleh. Tak mungkin. Dia mungkin boleh tak bersetuju. Itu sahaja. Tidak beriltizam dengan kelaziman kaulnya sendiri. Itu mungkin. Ya, kerana hakikatnya wahdatul wujud, hulul dan ittihad itu adalah lazim bagi menafikan ulu dan istiwa. Dia adalah lazimul qaul. Dan golongan yang menafikan ulu dan istiwa yang hakiki, ya, bukanlah nafikan terus, tapi yang menafikan ulu secara hakiki, kalaupun mereka tidak bersetuju dengan wahdatul wujud, ketidaksetujuan itu sekadar adamul iltizam bil lazim. Adam iltizam bilazimil qaul. وهذا لا ينافي كون اللازم كون هذا اللازم لازما للقول. Tak menafikan bahawa hulul dan ittihad dan wahdah adalah kelaziman bagi qaul menafikan ulu dan istiwa secara hakiki. Jadi di sini kita lihat sifat istiwa ini ada kaitan yang sangat rapat dengan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita mengisbatkan? Kerana tanpa kita mengisbatkan sifat ulu dan istiwa ini, kita telah menafikan kewujudan hakiki bagi Tuhan. Dan ini jelas dalam perkataan Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, bila dia menyebut bahawa di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka yang menafikan sifat Allah Ta'ala adalah nafuna lil ma'bud, menafikan yang disembah. Dan sebab itu ulama salah menggelar orang yang menafikan sifat sebagai mu'attilah, yang mengosongkan alam pada Tuhan. Yang mana istilah mu'attilah ini
di sisi bahasa moden kita hari ini adalah bersamaan dengan istilah atheist. Wal'iyadzubillah. Tapi kita tak katalah orang yang menafikan ulu dan istiwa secara hakiki ini sebagai ateis. Tentulah kita tak kata mereka ateis dengan makna yang kita fahami pada zaman moden ini. Tetapi perkataan mereka itu membawa, melazimkan, dan mereka mungkin tidak beriltizam dengan perkara tersebut, dan mereka orang yang paling anti dengan ateis, paling tidak suka dengan ateis, bahkan mempunyai usaha-usaha yang begitu hebat dalam menyanggah ateism. Tetapi pemujahan mereka tidak akan membawa kepada kebaikan yang mutlak. Mesti akan ada kesalahan-kesalahan argumentasi, terpaksa menggunakan falasi di sana sini. Dan kalau betul pun pemujahan mereka itu, mereka dah lari daripada konsep ilmu kalam mereka sendiri. Kerana ilmu kalam yang mereka bawa itu sendiri pada zatnya tidak mampu untuk mendepani syubhat-syubhat golongan yang menyimpang. Ya. Jadi itu kita nak jelaskan. Jadi janganlah melatah, ya, bila kita dah jelaskan pada mukadimah hari itu konsep kita berinteraksi dengan golongan yang mukhalifin macam mana, apa semua itu kena ingatlah. Lepas tu saya pesan daripada awal, bila kita dah start bincang syubhat, kita nak bantah syubhat, kita akan menggunakan ayat-ayat yang mungkin mengguris perasaan saudara-saudara sekiblat kita, saudara-saudara se-Islam kita. Ya, tapi itu adalah kebenaran itu pahit. Kita menegur itu bukan kerana kita benci mereka. Mereka innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim, akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Ya. Kita adalah saudara seahli qiblat, satu orang yang beriman kepada Tuhan yang sama, kepada Rasul yang sama. Ya. Semua kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan kita disuruh watawasau bil haq watawasau bis sabr. Disuruh berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi kita kena pesan-pesan dengan kebenaran. Jadi ini teguran kepada saudara se-Islam, saudara seiman, saudara seaqidah. Ya, bukannya kita nak menafikan keislaman mereka, itu jauh sama sekali. Dan mungkin orang akan kata syubhat pula, habis ulama-ulama. Ya, ulama-ulama kita hormat ala ra's wal ain. Mereka adalah ulama. Kita menghormati, mencintai. Ya, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita menghormati, mencintai Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kita mencintai Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Kita mencintai, ya, Fakhruddin Al-Razi. Ini semua ulama-ulama umat yang banyak jasa mereka. Ya. Kita cinta mereka fillah, kerana Allah Ta'ala. Dan kita mengakui dibandingkan ilmu mereka itu, kita tak sampai di hujung kaki mereka. Tetapi, ya, macam kita katalah, macam Ibn Qayyim kata dekat Al-Harawi, Syekhul Islam habibun ilaina wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Kami cintai ulama-ulama ini, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Ya? Dan mereka ulama yang tidak maksum. Ya? Ulama yang tidak maksum. Ya? Karena yang maksum itu hanya Nabi. Dan inilah yang diajarkan kepada kita oleh mereka. Ini yang diajarkan oleh Al-Ghazali, diajarkan oleh Al-Baqillani, diajarkan oleh Al-Razi. Mereka tidak ajar kita untuk ta'assub kepada mereka. Tidak ajar kita untuk taklid buta kepada mereka. Ya? Jadi jangan ada confuse. Bukan sekadar ulama-ulama besar Asy'ariyah, bahkan ulama-ulama besar daripada Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari, ya, Abu Husain Al-Basri, Al-Qadhi Abdul Jabbar, ini semua ulama-ulama besar dalam Islam. Az-Zamakhsyari tafsirnya tidak ada orang yang menulis tafsir selepas Zamakhsyari melainkan terhutang budi
pada menerangkan dan menghuraikan i'jaz balaghi Al-Quran. Yang kita tengok yang datang lepas Al-Zamakhsyari, Al-Baydawi, ya, Abu Su'ud, ya, Al-Tibi, ya, Al-Tibi yang buat hasyiah. Kita terhutang budi jasanya yang besar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita seseorang seperti Zamakhsyari ini adalah ni'mah min Allah Ta'ala. Tidak dapat dinafikan lagi. Ya, Fakhr Razi, ya, Abu Husain Al-Basri, Al-Mu'tazili, Al-Qadhi Abdul Jabbar, ini tokoh yang berjasa besar dalam ilmu usul al-fiqh. Ya. Tidak siapa boleh dapat nafikan ketokohan dan jasa dan sumbangan mereka kepada agama Allah Ta'ala, dan kita mendoakan rahmat yang bertalu-talu daripada Allah kepada mereka, dilapangkan kubur mereka, dipertemukan dengan mereka dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada dari segi muamalah, dari segi interaksi dengan individu, dengan tokoh, kita menghormati semua. Ya. Tapi bila datang bicara masalah ilmiah sebagai masalah itu sendiri, di sini kita kena objektif. Siapa yang bercakap, kita kena tolak tepi. Padamkan wajahnya, jangan dibayangkan orang yang bercakap. Yang kita nak nilai di sini adalah percakapan. Ya? Kita kena objektif. Ya? Jadi jangan keliru nanti buat tuduhan-tuduhan palsu tak habis-habis. Daripada dulu lagi suka buat tuduhan-tuduhan palsu. Kalau dulu mungkin tak apa nak faham, ni kita dah terangkan manhaj yang kita pakai dengan jelas. Yang rasanya tidak ada lagi kekeliruan. Tidak ada lagi ruang-ruang untuk salah faham. Ya? Kita tidak mau macam kita sebut, janganlah kita ini nak ikut kebenaran sampai kita buang tokoh-tokoh. Tidak menghormati ulama. Salah. Menghormati ulama juga ada. Janganlah kerana menghormati ulama kita buang pula objektif terhadap kebenaran. Ya. Jadi poin balik kepada cerita kita ini adalah kita nak kata bahawa kenapa dari segi logikanya Ahli Sunnah wal Jamaah begitu memberi perhatian kepada sifat ini. Kerana ianya adalah sifat yang utama. Dia adalah masalah usul. Masalah fundamental akidah yang berkait langsung dengan beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu penghujahan logiknya dikata, ya. Sebab itu Imam Ahmad bagi penghujahan logik dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqati wal Jahmiyah. Ditanya kepada Jahmiyah, ya, Allah Ta'ala telah ada sebelum sesuatu, mendahului sesuatu. Betul. Kemudian dia mencipta makhluknya. Bila dia cipta makhluknya, dia cipta alam ini. Adakah dia cipta dalam dirinya ataupun terpisah daripada dirinya? Mestilah dia pun kena kata alam lain, Tuhan lain. Kalau dia kata alam dengan Tuhan sama, habislah. Itu adalah qaul ittihadiyah hululiyah. Ahli wahdah. Ya. Itu satu kekufuran yang nyata. Yang tentulah golongan Mu'tazilah yang ada di zaman Imam Ahmad tidak setuju dengan pandangan itu. Ya. Kemudian kita tanya, okey, kalau dah Tuhan lain, alam tu lain, bagaimana kedudukan Tuhan dengan alam? Adakah alam dengan Tuhan sama, setara duduk sebelah-sebelah? Atau Tuhan di bawah, alam di atas? Atau Tuhan di atas, alam di bawah? Tidak ada lagi. Ini istiqra' tam. Istiqra' sempurna. Ini adalah, kita kata, complete induction. Ya. Yang mana tidak ada lagi kemungkinan lain yang boleh masuk dalam tiga ni. Ini saja. Sama, tidak ada kemungkinan keempat. Tidak ada. Ini sahaja kemungkinan yang boleh ada. Ini sahaja pilihan yang ada. Kamu tak boleh ada pilihan keempat lagi. Sama ada you kata alam dengan Tuhan duduk setara, na'udzubillah min dzalik.
Atau kamu kata Tuhan di bawah, alam di atas dia. Na'udzubillah min dzalik, ini lebih teruk lagi. Tinggal satu saja yang logik, satu saja yang masuk akal, satu saja yang waras. Tuhan di atas, alam di bawah. Kan? Itu baru dah logik. Tuhan di atas, alam di bawah. Ya? Jadi ini penghujahan logika yang Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawa ini adalah penghujahan logika yang fitri, yang berpaksikan kepada fitrah, akal yang sejahtera, akal waras, ya, yang tidak perlu lagi kepada, kita kata apa, belit-belit ilmu kalam. Yang lain itu hanyalah belitan ilmu kalam. Jadi ini dari status segi kenapa ianya penting. Ya, kerana logikanya setiap benda yang wujud mestilah ada wujud yang hakiki. Bila kita kata dia wujud khariji, wujud extramental existence, concrete extramental existence, wujud yang sebenar-benar wujud, bukannya wujud zihni, bukannya wujud rasmi, bukannya wujud lafzi. Kerana lain daripada wujud hakiki adalah wujud majazi. Ya. Walaupun ada perbahasan pada wujud zihni. Ya. Tetapi wujud zihni adalah wujud ilmi, pengetahuan, bukan benda tu sendiri. Saya tahu api itu panas. Saya tahu api. Adakah disebabkan saya tahu api maka otak saya boleh terbakar? Badan saya dirasa panas bila saya sebut api? Tidak. Kerana wujud api pada sebutan, pada tulisan, lukisan, pada image di otak, pada ilmu pengetahuan. Ini bukannya api itu sendiri. Wujud api ialah wujud api yang menyala di dapur. Yang bila tuan atau puan petik dapur itu keluar api. Itu api yang hakiki. Ya? Jadi dia mesti ada wujud tersendiri. Wujud yang tersendiri. Benda yang tidak ada tempat yang khusus bagi dia, maka dia tidak wujud. Dan di sini datang persoalan yang besar yang jadi syubhat ahli kalam tentang sifat ini, ialah mereka kata kalau begitu dia akan melazimkan tempat. Mereka kata jadi Tuhan ini bertempat. Jadi kalau Tuhan bertempat, Tuhan sama dengan makhluk. Ah. Jadi di sini kita kena bahaskan dulu apa dia konsep tempat, makan, space, dan apa dia zaman, masa. Karena kita kata sifat fi'liyah dan sifat istiwa secara khususnya ada kaitan yang rapat tentang masalah tempat dan masa. Ya. Jadi ini kita kena faham dahulu apakah konsep tempat. Ya. Kalau kita melihat apakah itu tempat, apakah itu space, dalam istilah ilmu kalam disebut, digunakan perkataan al-makan dan juga al-hayyiz. Al-hayyiz, mutahayyiz. Ya. Al-hayyiz ialah takdirul makan. Al-hayyiz, takdirul makan. Ialah anggaran tempat bagi satu benda. Yakni, kalau kata tempat saya itu adalah diri saya.
Ya. Saya ini ada hayiz, ada ada ruang yang saya penuhi, ya. Ada rupa, ya, yang mana bila dekat saya ni tak boleh ada benda tumbuh lah kan. Kalau orang mai tak tangan dekat kepala saya macam ini, saya letak tangan di sini, ini adalah hayiz tempat kepala saya, dia tak boleh tembus di sana. Sebab di kawasan kepala saya ini dia adalah dipenuhi, tidak ada vakum, tidak ada ruang kosong, ya. Jadi hakikatnya yang dikatakan tempat itu ialah benda itu sendiri. Dia sebut hayiz ya taqdirul makan, yang mungkin tidak ada benda lain kecuali benda itu sahaja, ya. Dan ini adalah al-makan. Tetapi kita dapati secara asasnya bila kita sebut al-makan itu adalah sifatnya adami. So ini sudah persetujui oleh golongan ahli kalam, ya, bahawa makan atau hayiz bersifat adami, ya. Bersifat dia bukan sesuatu yang wujud hakiki, sebaliknya dia adalah amrun i'tibari taqdiri sahaja. Ya, bila kita kata tempat, ya, tempat bagi sesuatu ialah benda, apa nama, benda itu sendiri, ya. Benda yang wujud, yang memang ada kewujudan extramental existence, maka dia itu adalah tempat bagi dirinya, ya. Dan bila kita kata Allah Ta'ala di atas arash, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lepas daripada arash tidak ada lagi benda lain, dia sahaja. Tidak ada lagi alam, tidak ada alam. So sebab itu kita kata perkataan tempat, space ini apa maksudnya? Fakhr Razi masalahnya dalam masalah tempat mengambil pendekatan Plato, Aflatun, di mana Plato mengatakan tempat, space itu ada sesuatu, adalah sesuatu. Dia ada, dia wujud hakiki. Sebab ialah Plato mengisbatkan wujud zihni ataupun idea. Jadi baginya tempat itu sama macam idea. Apa yang kita boleh anggarkan dengan akal kita, maka mesti dia ada. Tak mungkin dia tak ada. Apa yang boleh dikira, apa sahaja benda yang boleh kita calculate, walaupun ianya adalah 0.0000000000001, maka benda ni ada. Kan? Kalau kita buat satu kiraan ingredient bahan, betul kita dapat ingredient bahan itu nisbah pewujudannya dalam benda ini adalah 0.000000000000001. Maknanya benda tu tak ada lah. Dalam tu tak ada, memang tak wujud. Dia hanya wujud secara anggaran, kiraan. Ya? Tapi realitinya dia ada tak? Tak ada. Kosong. Zero. Nothing. Tapi masalahnya sekarang ni di sisi Plato, kerana dia mengikut pahaman Pythagoras, as long as benda itu boleh dikira, dia adalah mathematical being yang memang ada. Dia alam luar. Tapi dia tidak berhubung, tidak bersambung dengan alam fizikal yang kita nampak ini. Dia wujud di another realm, dalam lingkungan yang lain. Ya. Manakala Aristotle, ya, Aristotle punya konsep adalah kulliyat, dia wujud secara bersamaan. Jadi hakikatnya ingredient yang nisbahnya 0.000000001 itu ada dalam benda yang kita kira tadi. Katalah benda yang kita kira tu ingredient bagi bekas ayak ini. Apa benda ingredient lah, tak tahulah benda apa. Kita kira tak ada benda tu dalam bekas ayak ini. Kita nisbahkan dia tidak, kosong, tidak ada. Tidak ada lah, tak ada.
Tapi disebabkan ada perpuluhan 0,00001 itu, di sisi Aristotle dia ada dalam ini, tapi secara bersamaan, bukannya bercampur baur, tapi bersamaan. Ini balik kepada cerita kuliah yang kita sebut dulu. So jangan lupa, kita dah bincang masalah the existence of universals. So masalah tempat ni balik kepada persoalan masalah universal. Kerana tempat mewakili perkataan zaraf fi. Ya? Fi, pada, di. Okey? Kan? Jadi, as long as benda itu boleh dibayangkan oleh akal, bagi mereka tempat yang mutlak. Bukannya tempat yang khusus. Tempat khusus rumah, meja, kerusi berada di atas meja. Ya, di atas meja. Meja ini ada, meja. Tapi tempat yang mutlak. Tempat yang mutlak. Tempat yang semata-mata tempat. Adakah dia wujud? Ini persoalan. So, dia balik kepada masalah universals. Jadi, Plato isbat universals yang terpisah daripada benda fizikal. Jadi, bagi plus ini, dia ada tempat. Yang tempat itu bukanlah di atas meja hakikatnya. Ya? Dan kalau dari segi teori ilmu kalam, kalau kita kata bekas hayat ini sebenarnya tersusun daripada jauhar fard. Dan jauhar fard tidak bersambung, tidak bertemu hujung dengan hujung. So hakikatnya bekas hayat ini tidak, kalau kita letak di atas meja, dia tidak melekat di atas meja ini. Kerana dia tidak bercantum, tidak dia tidak bercantum. So kita tak boleh kata meja itu adalah tempat. Hakikatnya tempatnya lain. See? So apakah tempat bila saya letakkan bekas air ini di atas meja, apakah tempat bagi bekas air ini? Dia akan berkait dengan persoalan adakah jauhar fard boleh bercantum, boleh berhubung jauhar fard dengan jauhar fard. Kalau kita jauhar fard tidak berhubung satu sama lain, hakikatnya walaupun kita nampak bekas ayat ini menyentuh permukaan meja, tapi dia tidak sentuh. As long as dia tidak bersentuh, dan takrif tempat ialah permukaan yang bersentuhan. Kalau kita ambil takrif begitu, maka meja itu bukan tempat. Kerana dia tidak bersentuhan. Kan? Ah. Jadi, masalah tempat ini adalah benda yang tidak menjejaskan akidah umat Islam. Hakikatnya, untuk kita mengisbatkan Allah di atas arah, kita tak payah bincang. Kerana dia bukan benda yang memberi faedah amalan. Dia ilmu yang boleh dikatakan tidak ada nilai. Dibina di atas conjectures, speculations yang tak bawa kepada, ya. Jadi bila you kata makhluk itu bertempat, kecuali kalau dipahami di sisi golongan Asy'ariyah Maturidiyah, tempat itu ialah langit dan bumi. Ya? Langit dan bumi. Tuhan tidak dalam langit dan bumi. Tuhan di luar langit, di atas langit, di atas arasy, luar daripada alam, kharij alam. Ya? Kharij alam. Dan benda yang ada tidak lari, sama ada di luar alam atau dalam alam. Di luar alam ialah Tuhan, dalam alam ialah makhluk. Kerana alam ini, kalau kita kata langit, ada sempadannya. Dia bukannya bersifat infinity, dia bersifat finite. Ada penyudahnya, ada sempadan, hujung. Itu sudah umat Islam kena terima hakikat itu, kerana kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya. Baik. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala wujud,
Mawjud, hakiki, mahsus. Yang kita katakan, jadi adakah Tuhan itu bertempat? Kalau dia kata maksud bertempat itu ialah takdirul makan, hayyiz. Maknanya wujud itu sendiri, zat Tuhan itu. Dia ada hadnya yang berbeza dengan makhluk. Kalau kita kata tempat dengan makna ini, makna yang sejahtera pada fitrah manusia, ya. Tapi kalau tempat dengan makna yang you bahas, masalah tempat itu adalah sesuatu yang tidak bersifat fizikal, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh diapa. Eh? Ini tidak ada kaitan. Bahkan kewujudan tempat yang begitu pun kita tak percaya. Tidak ada benda yang namanya tempat. Tidak ada benda namanya tempat sahaja. Tempat ni kalimah universal. Universal words. Dengan universal meanings. Tetapi dia tidak ada extramental existence. Ya, space. Place. Ya. Dia mestilah sesuatu. Ya. Jadi kalau kita kata arash adalah tempat. Tuhan di atas arash. Ya, Tuhan di atas arash. Tetapi bukan bermakna semata-mata dia bertempat, maka dia bersamaan dengan makhluk. Tidak. Semata-mata dia bertempat, tidak bisa. Kalau setiap makhluk itu mesti bertempat, maka tempat juga bukan tempat. Dan ini akan bawa kepada tasalsul dan bawa kepada daur. Ya? Daur qabali. Dan bawa kepada tasalsul yang mumtani'. Ya? Tidak ada kesudahan. Jadi dia mustahil pada akal. So, hakikatnya tempat sendiri tidak bertempat. Kalaulah tempat itu ada. Kalau tempat, kalau kita ambil konsep Plato, kita ambil konsep Plato. Persoalan sekarang, adakah tempat Platonic space ini, adakah dia bertempat? Adakah dia ada space? Of course, dia tidak ada space. Karena dia sendiri tempat. Jadi kalau tempat tidak ada tempat, dan itu tidak menjadikan dia sebagai Tuhan, dia tetap makhluk. Maka bertempat atau tidak bertempat, bukanlah yang membezakan Tuhan dengan makhluk. Ya? Jadi ini adalah kita kata persoalan yang sebenarnya ramai orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Aswajah tidak faham syubhat yang dicuba dibawa oleh ustaz-ustaz mereka. Dan ustaz-ustaz mereka yang bawa syubhat pun kebanyakannya tidak faham. Kerana mereka juga adalah orang yang tidak mendalami ilmu kalam dan falsafah. Ya? Jadi persoalan-persoalan macam ni mungkin berat bagi mereka, apatah lagi pada golongan-golongan pondok yang memang jauh daripada apa nama perbahasan-perbahasan saintifik, perbahasan-perbahasan filosofi of science. Ya, tentulah mereka payah nak faham isu-isu yang macam ini dan mereka hanya just ulang taklid macam burung kakak tua sahaja. Jadi semoga Allah Ta'ala beri hidayah dan bimbingan kepada kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.